Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Allah Jalla wa'ala, kita boleh sambung bacaan kita ini. Kita berhenti pada muka surat 540, Pak Mi. Ya, betul, Ustaz. Kita masuk tajuk ke-77. Ahlus Sunnah menyuruh dengan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar menurut ketentuan syariat. Ahlus Sunnah menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar menurut ketentuan syariat. Yang ke-70, bukan 77. Dah tukar saya mata. Ke-70, silap. Baik ikhwan. Penulis kita ini, Ustaz Yazid ini, dia nak menjelaskan kepada kita tajuk ini. Kata dia definisi ma'ruf. Dia nak jelaskan kepada kita dulu ikhwan, apakah makna perkataan itu, amal ma'ruf, nahi munkar. Dua perkataan, apa itu al-ma'ruf, apa itu al-munkar. Dia kata menurut penjelasan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, ma'ruf itu iaitu suatu nama yang mencakup apa-apa yang dicintai Allah dari iman dan amal saleh. Adapun mungkar iaitu suatu nama yang mencakup bagi setiap apa-apa yang tidak disukai Allah dan yang dilarangnya. Itu ta'rif dahulu. Selesaikan ta'rif dulu, lepas tu baru kita boleh melihat perbahasan dia. Kalau kita ta'rif tak selesai, maka kita tak boleh tengok, kita tak boleh pergi lebih kepada dia punya perbahasan dia. Itu ta'rif yang diberi oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Ulama lain, seperti kalau kita tengok dalam, kita nak ambil nak lihat kepada masdar dia tu sendiri, kata terbitan dia tu sendiri. Bila kita sebut ma'ruf, apa yang kita nak faham dengan ma'ruf? Ulama kita sebut, masalahnya dalam munjid dia sebut, dia kata al-ma'ruf daddul munkar. Daddu al-munkar. Ma'ruf, bila disebut ma'ruf, dia daddu, dia benda yang berlawanan dengan al-munkar. Bila disebut al-munkar, ini dari segi bahasa, kamus. Yang Syekhul Islam sebut itu dari segi istilah. Dari segi bahasa, dalam kamus bila disebut al-munkar, dia merujuk kepada ma laysa fihi radhiyallahu min qaulin aw fi'lin. Iaitu dia merujuk kepada apa yang padanya tidak ada redha Allah daripada perkataan, atau perbuatan, ataupun niat. Maka itu dipanggil mungkar. Kita kata kita nak cegah mungkar. Dari segi bahasa lughatan, mungkar dia merujuk kepada apa yang tidak diredai oleh Allah.
Jadi syarat untuk panggil benda tu mungkar, di situ tak ada redha Allah, sama ada perbuatan, perkataan ataupun melibatkan niat, i'tiqad apa-apa bagai. Maka ma'ruf ni apa dia? Tadi dalam kamus dia kata dhaddul munkar. Ma'ruf itu dia berlawanan dengan munkar. Jadi ma'ruf itu benda yang fihi ma yardahu, apa yang padanya ada keredaan Tuhan, daripada qaul, daripada fi'il ataupun daripada niat. Itu ma'ruf dari segi bahasa dan munkar dari segi bahasa. Yang kita baca muka surat 540 tadi yang disebut oleh Syekhul Islam, itu ta'rif ma'ruf dari segi istilah. Istilah yang kita nak pakai dalam hukum, iaitu nama yang mencakupi apa-apa yang dicintai Allah dari iman dan amal saleh. Jadi ma'ruf ni dari segi sudut istilahnya ialah apa-apa yang mencakupi, panggil apa? Meliputi apa-apa yang masuk dalam cinta Allah dari iman dan amal saleh, maka itu baru dinamakan ma'ruf. Munkar suatu nama yang mencakup bagi setiap apa-apa yang tidak disukai Allah dan yang dilarangnya, maka itu munkar. Baik, setelah kita himpunkan dua makna ini ikhwan, maka kita dapatlah apa itu makna ma'ruf dan apa makna munkar. Jadi bolehkah kita kata bila kita sebut al-ma'ruf, al-ma'ruf juga dari segi bahasa dia merujuk kepada al-masyhur, benda yang masyhur. Benda yang masyhur maksud di sini benda yang telah diketahui oleh orang, kata benda tu baik, benda tu Allah suka. Jadi kita cuba gabung dua ini, kita cuba bentuk satu makna yang kita nak faham. Iaitu bila kita sebut ma'ruf, benda ma'ruf, al-ma'ruf, benda ma'ruf, benda itu ialah perkara yang melibatkan perkataan orang, perbuatan orang, niat orang yang mendatangkan redha Allah. Bila dia bercakap sesuatu, Allah redha. Dia buat sesuatu, Allah redha. Dia niat sesuatu, Allah redha. Dan benda itu datang daripada iman dan diterjemahkan dalam bentuk amal saleh. Itu ma'ruf. Maka munkar dengan takrif yang sama, apa-apa yang Allah tak suka daripada perkataan, perbuatan atau niat yang datang daripada hati, yang kemudiannya mengarah kepada apa yang dilarang oleh Tuhan, maka itu adalah munkar. Baik, cakap ni cuba kita analisa sikit apa yang kita faham tentang ma'ruf, tentang munkar. Jadi munkar ni ada pada perkataan, ada pada perbuatan, dan ada pada niat orang. Dan kita telah belajar ikhwan, perkataan Osman, perkataan Abu Bakar, dia orang cakap apa dia? Apa yang ada dalam hati manusia, kesemuanya akan dizahirkan, akan ditumpahkan. Di mana Pakcik Bari? Apa yang ada dalam hati manusia ni, sama ada baik atau jahat, Tuhan akan letak di mana? Pakcik Din? Pak Amir? Ini pelajaran yang dah silam kan saja. Saya tahu kita puasa hari ni, saya tahu. Dan besok pula kita akan sambung. Kita sambung besok 13, lusa 14, tulah 15. Di puasa kita panjang sikit, campur dengan Isnin 16. Apa yang ada dalam hati manusia, kata Osman, Sayyidina Osman dan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma, Tuhan akan letak pada dua tempat pada diri manusia, pada lisan, pada wajah. Tuhan akan letak situ. Betul? Betul. Jadi satu orang bila dia terlibat dengan munkar ataupun ma'ruf, Tuhan kalau dia terlibat dengan munkar dalam hati ni, Tuhan akan letak di lisan dia.
Dia tak boleh cakap ma'ruf sebab hati dia adalah mungkar. Apa yang kita maksud dengan hati mungkar? Dalam hati dia ada perkara yang Tuhan tak berkenan. Dalam hati dia ada perkara yang dilarang oleh Tuhan. Yang keredaan Tuhan, kita kata yuhibbuhu wa yardahu, cinta dan kasih Tuhan tak boleh masuk dalam hati dia kerana ada benda ni. Ibarat macam kita kata cawan ada ayak penuh, kita tuang lagi dia, limpahan itu akan berlaku. Jadi selama dia bercakap, Tuhan tak boleh redha dengan dia. Selama dia berbuat, Tuhan tak boleh redha dengan dia. Maka apa yang duduk dalam hati dia ni sikit bertambah lagi, lama-lama hati tu penuh, maka hati tu tak boleh tampung, maka dia akan berlaku limpahan mungkar itu akan menumpang pada lisan dan akan menumpang pada wajah. Pasal itu kata para salafus salih, apa salafus salih kata? Awak berman? tak menjadi ya? Macam kita ada hari lagi. Pasal itu kita untung kalau kawan dengan cikgu. Kita kawan dengan cikgu atau kita kahwin dengan cikgu. Itu kena tanya sah Tuan Haji Rizal. Cikgu ni kalau murid dia fail, dia akan kata apa? Cuba lagi. Dia kerana kita ada Cikgu Safinah di belakang, kita kawan dengan dia, maka saya ambil perkataan dia, cuba lagi Abang. Cuba lagi. Kalau kita kawan dengan nurse, dengan doktor, dia akan kata apa kita, Pak Cik Din? Tahan sikit. Pasal pada nak injek. Tahan kita. Nak injek dia. Sudah. Jadi ikhwan, satu orang kalau hati dia itu ada niat yang mungkar, dia tak boleh simpan, melainkan akan nampak di lisan dan di wajah. Maka kata para salafus saleh, dia orang kata, kami tidak tahu niat manusia. Kan? Sayyidina Umar, nanti kita jumpa dalam Riyadhus Salihin perkataan daripada pemimpin bagi orang-orang yang beriman ini, Sayyidina Umar. Dia kata, nahnu nahkum biz-zawahir wallahu yatawalla as-sarair. Umar kata, kami menghukum yang zahir. Nahnu nahkum biz-zawahir, kami hukum yang zahir. Manakala Allah yang mengetahui as-sarair, yang tersembunyi dalam hati. Maka sekarang ni kata salafus salih, kami tak tahu hati orang, tetapi apa yang ada pada lisan dia, apa yang ada pada wajah dia, itulah yang ada pada hati dia. Jadi satu orang kalau dia benci, dia buat muka masam, dia tak boleh kata hati saya tak benci. Tak boleh, dia tak boleh menipu. Ma'ruf, bila banyak dalam hati kita, ma'ruf, benda-benda Allah redha ni banyak menjadi niat kita, lama-lama dia tak boleh duduk dalam jiwa kita, tak boleh menampung, maka dia akan keluar, maka dia akan melimpah. Maka limpahan yang pertama dia akan jatuh di lisan manusia. Maka dia akan cakap semuanya Allah redha, pasal dia kaya dengan redha Tuhan. Dia tak boleh nak cakap benda-benda Allah tak redha, benda-benda Allah tak suka, dia tak boleh cakap. Pasal apa? Pasal dia tak ada. Dia tak ada benda tu, macam mana nak cakap? Ada dulu saya mengajak polis. Satu polis dia cerita dengan saya. Dia kata, kadang kita tangkap pencuri motor ni, kita tangkap jual dadah ke tangkap apa, kita nak tahu maklumat daripada dia, kita ikat dia, kita pukul tapak kaki dia. Tapak kaki dia tu bagi, dengan apa dia bagi saya tak tahu. Tapi dulu sekali saya masuk penjara, bukan saya masuk penjara, tidak. saya pergi ke balai, kawan saya kena tahan di balai Belpah, balai lama. Masa saya masuk tempat dia duduk siasat tu, dia buka televisyen besar-besar, saya tengok dalam tu ada rotan pakcik besar ni, panjang ni. Dia buka TV kuat-kuat, saya punya duk ingat dia sebat dengan binatang ni apa pakcik. Tapi kita duduk di luar dengar orang baca berita, rupanya di dalam kawan tu kena haria. Dia kata, yang saya nak kata, dia kata kita pukul sekali. Bila kita pukul sekali,
separuh daripada rahsia dah nak keluar dah, tapi tak keluar lagi. Pukul kali kedua, sebab ada manusia dia kebal. Pukul kali kedua, bila pukul kali kedua, 1/3 rahsia akan tumpah keluar, mesti keluar. Pukul kali keempat, semua keluar. Siapa dia motor pitang mana, kedai mana, semua nanti keluar. Kalau kawan itu sebenarnya terlibat dengan kes itu. Tapi kalau kawan tu tak terlibat, dia dituduh. Kita pukul dia 13 kali pun tak keluar, pasal dia tak ada maklumat tu. Jadi kita ni, dia tahulah reaksi orang kan. Sekali pukul muka macam mana, pirah tak pirah, dia tahu buat ni. Jadi bila orang tu tak ada, hang pukul macam mana tak ada, macam mana nak suruh orang mengaku satu benda dia tak buat? Kita berlakon buat, tak boleh, dia sakit. Dan kalau dia buat, macam mana dia nak bertahan kata dia tak buat sedangkan dia sakit? Sakit tu akan menyebabkan dia mengaku segala khazanah dalam otak dia akan keluar. Bila satu orang dalam diri dia ada ma'ruf, kita buat apa kat dia yang keluar hanya ma'ruf. Dia tak reti nak dendam, dia tak reti nak balas balik. Kita kata hang ni orang ke bukan orang, dia tak reti nak balas balik. Bukan dia tak reti balas balik, pasal dalam diri dia tak ada benda nak balas. Dalam diri dia cuma ada ma'ruf. Apa dia? Benda yang Allah redha, daripada niat, daripada perkataan, daripada perbuatan. Maka penulis kitab kita, dia nak kita tahu itu dulu. Saya tambah sikit ikhwan, dalam perkataan ma'ruf ini, sekurang-kurangnya bila kita sebut perkataan ma'ruf, dia ada 3 perkara yang menjadi roh kepada dia. Bila kita kata ma'ruf, dia sekurang-kurangnya 3 benda ni dia mesti ada. Tak, kalau dia macam sendi-sendi, ma'ruf tu macam tak dapat ditegakkan. Satu pada ikhwan, satu dalam munjid dia kata al-khair, kebaikan demi kebaikan. Al-khair. Bila kata ma'ruf, ma'ruf tu punya apa pakcik, apa dengan dia adalah al-khair, kebaikan. Yang kedua, isi dia mesti apa dengan benda ni, apa dia? Al-ihsan. Al-ihsan. Dan yang ketiga, dia apa dengan ar-rizqu, rezeki pemberian Tuhan. Sehingga kan satu orang tu kalau dia dapat kurnia Tuhan, kita kata ya Allah, dia mendapat ma'ruf daripada Allah. Jadi sekurang-kurangnya bila kita sebut ma'ruf, apanya Allah redha tadi, apanya Allah cinta tadi, daripada perkataan, daripada perbuatan dan niat, dia akan bagi benda ni. Apa dia? Kebaikan. Dia akan bagi ihsan. Dia akan bagi rezeki, pemberian demi pemberian Tuhan. Dulu Syekh Maulud pernah kata, ketika dia, saya tak ingat surah Al-Kahfi kot dia baca, dia kata kita ni, kita bangkit tidur, kita hari-hari kita bercakap, kita omong Agus, hari-hari kita berbicara, ngobrol, tapi satu hari kita sembang, kita naik kerja, kadang orang bawa motor seorang-seorang pun duk cakap seorang-seorang. Dia pergi tempat kerja, kawan dia bayar hutang, kawan dia hutang dia RM30, berapa hari sudah bayar. Bila kawan tu bayar hutang, alhamdulillah, dia kata ya Allah, rezekinya hari ni dapat RM30. Dia pun buat kerja dia macam biasa. Time rehat dia pergi rehat, dia pergi makan kat kantin. Tiba-tiba dia punya line leader tu bayar makan dia. Dia kata apa? Ya Allah, rezeki lagi, tadi start dengan RM30 lah makan. Orang bayar, alhamdulillah. Dia pun kata alhamdulillah. Dia pun kerja macam biasa. Kerja macam biasa. Kawan sebelah dia tanya sembang, habis sembang, kawan tu bergelak roti bagi kat dia satu. Dia kata apa ni, saja saya beli 2 nak bagi kat hang satu. Dia kata ya Allah, rezeki dapat lagi hari ni, walaupun sikit-sikit kita dapat rezeki daripada Allah. Dekat-dekat nak balik pukul 4, kata dah bini dia telefon, kata abang saya pergi balik, jangan lupa
Saya pergi balik terus pergi rumah mak. Hari ni ayah buat kenduri, panggil adik-beradik semua mai. Allah, tak payah beli makan malam hari ni. Dapat rezeki. Maka dia pun lepas tu dengan seronok balik kerja semua, sebelum dia tidur dia akan cerita kat isteri dia, ya Allah, tadi pagi kan, pertama tahu kawan bayar 30. Lepas tu pergi makan, tak sangka kata lidah tu nampak macam pelak perangai dia, tapi dia mau juga belanja. Dia mau juga belanja. Kaki dia cerita tu dia mendapat rezeki daripada Allah. Syekh Maulud kata, semua tu dia panggil kurnia daripada Allah. Tetapi dia lupa nak sebut satu benda. Apa dia? Dia boleh bercakap satu hari suntuk. Itu adalah rezeki besar daripada Tuhan. Tak ternampak kita. Maka saya tak ingat, saya terlupa ayat yang dia baca tu. Sama ada daripada Ali Imran ataupun Al-Kahfi. Tentang Allah menceritakan dua orang yang Allah buat perbandingan. Satu orang yang bisu, tak boleh bercakap, dan dia pun menyusahkan majikan dia, dengan lagi satu orang yang boleh buat kerja sendiri. Allah buat perumpamaan. Daraballahu rajulaini. Allah buat contoh dua orang. Saya rasa Al-Kahfi kot. Nak cerita apa dia? Nikmat yang Tuhan bagi ni, ar-rizq. Kita ni ikhwan, kita boleh bercakap. Pagi-pagi kita boleh kata alhamdulillah. Setengah orang pagi-pagi dia boleh menguap. Setengah orang pagi-pagi boleh ria. Woi, kata pasal apa woi? Dah pukul 8 awak tak gerak aku. Dia lambat pergi kerja. Dia woi. Dia pun terlupa kata alhamdulillah. Jadi dalam ma'ruf tadi dia masuk ar-rizq, pemberian Tuhan. Jadi ketiga-tiga ini, al-khair, al-ihsan, ar-rizq, dia menjadi seolah-olah induk di dalam perkataan al-ma'ruf yang kemudiannya diangkat kepada ta'rif untuk mendatangkan keredaan Tuhan. Demikian juga al-munkar. Bila kita sebut al-munkar, dia seolah-olah ada macam dia punya induk dia juga. Kenapa bila sebut munkar ni Tuhan meluat? Satu dia kata, kerana isi dia asu wa syar. Isi dia keburukan dan kejahatan. Kejelekan dan kejahatan. Memang Tuhan tak suka. Yang kedua, kerana isi dia adalah maksiat. Maksiat ni apa dia? Semua benda yang buat Tuhan marah. Maka jangan tengok sajak sajalah. Banyak lagi Tuhan marah. Baca hadis palsu pun Tuhan marah. Korang-korang bagilah dia tenang sah buat ibadat, bagi dia balik sah. Kawan susah payah, kawan nak pakai tutup aurat, kita pergi marah dia pula. Dan yang ketiga, apa dia? Yang ketiga, dalam perkataan mungkar ni dia mesti ada perkara ini, ghadaballah. Ghadaballah. Maksud dia apa? Kemurkaan daripada Allah. Dia tiga perkara ni dia seolah-olah menjadi induk kepada perkataan mungkar. Karena itu dia mencapai satu puncak apa dia? Perkataan, perbuatan dan niat yang tak pernah direstui dan diredai oleh Allah. Maka daripada dua bab ni, Ahlus Sunnah dia kata disuruh kita kepada yang ma'ruf, dicegah kita kepada yang mungkar. Baik, ikhwan. Kemudian penulis kitab kita membawa ayat pertama untuk menyokong tajuk ini, iaitu kata dia firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Terjemahan dia, kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Dan lagi satu, wa tu'minuna billah, sambungan ayat tu, wa tu'minuna billah, kalian beriman kepada Allah. Ikhwan, a'azakumullah, ayat ini dipilih oleh penulis kitab kita untuk menyokong tajuk di atas, kita disuruh melakukan ma'ruf.
Allah Jalla wa'ala menyatakan tentang bahawa kita ini kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, bahawa kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi manusia. Perkataan sebaik-baik umat ni ada dua makna. Satu, para ulama tafsir kata kerana dia dibaca dengan kuntum, dia tidak dibaca dengan antum, dia dibaca dengan kuntum. Dan merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kata khairun nasi qarni, Nabi kata sebaik-baik manusia yang hidup pada zaman aku, kurun aku, duduk sekali dengan aku. Maka itu tak dapat dinafikan. Maka bila kata kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, maka yang pertama kita kata ayat ini merujuk tentang kelebihan para sahabat. Mereka adalah khairun nas. Mereka bukan saja khairun nas, bahkan mereka anfa'uhum linnas. Mereka paling bermanfaat untuk manusia. Itu satu. Yang kedua, ayat ini juga merujuk kita kepada apa yang disebut oleh Umar Al-Khattab. Ketika Umar Al-Khattab mengerjakan haji dan dia tengok orang melakukan ibadat haji dan dia rasa hari itu macam kalut sikit, jemaah haji buat kerja kalut sikit, maka Sayyidina Umar membaca ayat ni, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Sayyidina Umar kata, dia kata man sarrahu an yakuna min tilkal ummah falyuaddi syartullah fiha. Dia kata kalau kamu nak jadi umat yang terbaik yang ada dalam ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, maka kamu kena tunaikan falyuaddi, maka kamu kena tunaikan syartillah fiha, syarat yang Tuhan letak dalam ayat itu. Syarat yang Tuhan letak dalam ayat itu. Dalam ayat ni ikhwan, Allah letak berapa syarat? Allah letak 4 syarat. Kita kata 4 prasyarat. Satu, perkataan kuntum khaira ummatin, kamu adalah sebaik-baik umat. Ini syarat yang pertama, bahawa kita kena tahu kata kita adalah sebaik-baik umat. Kita kena hadam benda tu. Kita kena hadam, kena simpan dan kena tahu kenapa kita sebaik-baik umat. Al-Hafiz Imam Ibn Kathir, dia tolong bagi tahu pada kita dalam tafsir dia ketika dia lalu pada ayat ni. Kata Imam Al-Hafiz Ibn Kathir, ini perkara yang kita kena hadam. Kita adalah umat terbaik. Lepas tu Ibn Kathir kata kenapa? Kenapa kita jadi umat terbaik? Umat Muhammad ni umat yang terbaik min sairil umam. Dihitung bukan dihitung kita sama kita, dihitung sepanjang perjalanan umat daripada Bani Israel sampai ke kita adalah khairul ummah. Dulu Allah bagi itu kepada Bani Israel. Allah kata ya Bani Israel uzkuru ni'matallahi alaikum, kan, ya Bani Israel azkuru ni'matallahi alaikum. Macam mana ayat dia? Ya Bani Israel uzkuru ni'matallahi alaikum. Kan dia awal pada surah Baqarah lagi. Yang tu dah tinggi dah. Ayat tengah-tengah tu Tuhan kata wa inni faddaltukum 'alal 'alamin. Macam mana kepala ayat dia? Hafiz? Ya Bani Israel uzkuru ni'matallahi, bukan? Ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya. Allah kata wahai Bani Israel, ingatlah tentang nikmat Tuhan ke atas kamu. Apa dia nikmat Tuhan ke atas kamu? Tuhan lebihkan depa. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Kami lebihkan kamu atas sekalian alam. Ketika umat Muhammad belum datang, maka yang terbaik di kalangan alam ini adalah Bani Israel. Tapi ketika umat Muhammad datang, maka Allah Ta'ala katakan kuntum khaira ummati. Umat Muhammad ni umat yang terbaik. Ibnu Katsir kata, tadi Umar Al-Khattab kata kalau kamu nak jadi umat terbaik, kamu kena penuhi syarat-syarat dia.
Maka Imam Ibn Katsir kata, tahu tak kenapa kita jadi baik, dan kita kena tahu kenapa kita jadi umat terbaik. Kata Imam Ibn Katsir, dia kata, wa innama hazat hazihil ummati qasaba sabaqa ilal khairati binabiyyiha Muhammadin salawatullah wa salamuhu alaihi fa innahu ashrafa khalqillah akramar rusuli ala Allah wa ba'athahu Allah yashra'u kamilun azim lam yu'tihi nabiyan qablahu wala rasulan min rusuli fal'amalu ala minhajihi wa sabilihi yaqumul qalilu minhu ma la yaqumul amalul kathir min a'mali ghairihim maqamihi. Kata Ibn Katsir, kenapa kita jadi kuntum khaira ummah? Kerana pertama dia kata, wa innama hazat hazihil ummah, kita mencapai derajat ini, kita pergi lantaran apa kita mendapat derajat ini, iaitu derajat kita dapat qasabas sabaqa ilal khairat, kita menjadi umat ke depan. Tuhan kedepankan kita dari segi khairat. Kenapa? Dia kata linabiyhi Muhammadin salawatullah wassalamuhu alaihi, kerana nabi dia, bukan kerana kita. Kita bangkit dulu ada satu apa kita panggil, antara Nabi Musa, antara Nabi Isa naik ke langit dengan Nabi Muhammad nak diutuskan, tak ada ni. Tak ada nabi kan? Apa kita panggil? Apa kita panggil zaman fatrah. Zaman fatrah tu. Walaupun depa tak dinisbahkan dosa ke apa ke, tapi depa tak akan dapat gelaran terbaik. Sebab zaman tu tak ada nabi. Jadi masing-masing beramal dengan apa yang dia baca lah. Baki-baki ajaran Musa ke, saki-baki ajaran Isa ke. Pandai-pandailah beramal. Macam Mekah jahiliah dia dapat saki-baki daripada sufuf yang turun pada Ibrahim. Beramal ikut apa yang dia baca. Tapi bila turun Nabi Muhammad, itu semua sudah tidak boleh diamalkan. Turun Quran pada Nabi Muhammad pada malam Lailatul Qadar, wahyu pertama turun di Hira. Ketika turun, maka semua kitab samawi walaupun turun daripada sisi Allah, maka sudah tidak boleh diamalkan. Ini kenapa? Ini kerana Muhammad. Ini kerana Muhammad ini mempunyai kelebihan. Kita jadi baik kerana Muhammad. Satu. Dia kata Ibn Katsir, fa innahu asyrafu khalqillah, maka sesungguhnya Muhammad ini semulia-mulia makhluk di sisi Allah. Kena tahulah. Apa saya nak kata? Yalah, saya mai di semalam ni, saya main dengan siapa? Saya main dengan isteri. Dia bawa kereta. So saya sampai orang cium tangan. Tak ada lah contoh. Cium tangan, cium lutut, semua nak cium. Cium. Kata ustaz bagilah sampai awal. Tapi dia orang tak terima kasih pun kat isteri saya. Saya duduk sebelah, saya lena. Dia jumpa lampu stop, berhenti, tekan minyak dia. Jadi saya boleh main ni pasal apa? Pasal dia. Maka mulianya saya ni, saya kena tahu kerana datangnya saya di sini kerana ada si pembawa. Siapa yang bawa saya? Mulianya kita boleh semayang, boleh ibadat, kita reti angkat tangan menghadap ke Tuhan, bukan kerana ilham kita, kerana Muhammad. Jadi kalau Muhammad tak datang, kita tak ada ibadat. Butlan. Maksud dia apa? Kosong. Muhammad adalah Nabi yang mulia di sisi Allah. Khalqillah. Fa innahu asyrafu khalqillah. Ibn Katsir kata, akramur rusuli ala Allah. Dia semulia-mulia Rasul di sisi Allah. Dalam senarai para Rasul, dia paling mulia. Wa ba'athahu Allah yashra'u kamilun azim. Tuhan bangkitkan dia dengan syariat yang sempurna dan agung. Tuhan bagi kat dia. Lam yu'tihi nabiyyan qablahu wala rasulan minar rusuli. Yang Tuhan tak pernah bagi syariat yang sempurna macam Tuhan bagi pada Muhammad kepada mana-mana nabi sebelum daripada dia.
Ibnu Katsir kata, fal amalu, kalau kita nak start beramal, kita nak cari kemuliaan dengan amal, fal amalu ala minhajihi wa sabilihi, beramallah di atas manhajnya dan syariatnya dan jalannya. Tengok Ibnu Katsir kata apa, kenapa kita mulia. Dengar Ibnu Katsir kata apa, yaqumul qalilu minhu, yaqumul qalilu minhu, suatu amalan sahabat Rashid yang sikit tapi yang kita buat di atas hujah Muhammad. Amal kita sikit je Pak Cik Bari, Pak Amit, Pak Cik Rashid, sikit, tapi amal yang kita buat itu di atas hujah Muhammad. Yaqumul qalilu minhu, sikit yang kita buat kerana Muhammad, ma la yaqumul amalul kathir min a'mali ghairihim maqamihi, itu jauh lebih baik daripada amal yang banyak yang kita ambil daripada selain Muhammad yang tidak ada makam di sisi Tuhan. Kita ini adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kenapa kita jadi khaira ummah? Kerana Muhammad. Pasal itu, kenapa dalam agama ni tak boleh buat bid'ah? Kenapa dalam agama ni kita tentang bid'ah, kita lawan bid'ah, walaupun dia zikir, walaupun dia tahlil, walaupun dia baca Fatihah, usul mayat keluar daripada rumah, kita lawan, kita tak bagi buat. Pasal apa? Pasal tidak ada kemuliaan, tak datang daripada Muhammad. Kita adalah khaira ummah. Kenapa nak buang itu? Kata Abu Bakar, kalau kamu nak jadi umat terbaik, kamu tunaikanlah ayat tu punya syarat. Dan Ibnu Katsir tolong bagi tahu kenapa kita jadi ummah yang terbaik, kerana Muhammad. Ini kita kena ingat, yaqumul qalilu minhu, ditegakkan satu amal yang sikit di atas Muhammad, dari Muhammad. Ma la yaqumul amalul kathir min a'mali ghairihim maqami, jauh lebih baik daripada yang banyak. Hak Muhammad ajak sikit kita ikut, daripada banyak orang lain buat yang tidak ada makam di sisi Tuhan. Sikitnya Muhammad ajak itu lebih baik. Pasal itu para sahabat kata iqtisad bi sunnah khair kathir min bid'ah. Kita berpada dengan sunnah walaupun dia sikit, lebih baik daripada kita tekun tapi bid'ah ke semua. Bid'ah ke semua. Jadi kena jagalah. Sekurang-kurangnya sajak itu satu Malaysia marah ke dia. Tapi hadis palsu, amalan-amalan bid'ah, ada ustaz marah ke sajak kan? Marah sampai merah muka-muka. Merah muka-muka. Dulu ikhwan di Mekah ni bukan saja sajad ada, Abu Lahab pun duduk situ juga. Jangan buat mangkang. Berhala ada situ, Tuhan tak turun pun bala. Tapi tak ada apalah. Dulu kan kita ada dengar cerita Mahmud Zinki. Ini apa pak menakan kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Dia jaga Madinah. Dia mimpi Nabi 3 kali. Dalam mimpi Nabi kata kat dia, wahai Mahmud, selamatkan aku. Kenapa? Ni ada 2 orang Yahudi masuk ke Mekah menyamar sebagai orang Islam. Lepas tu pergi sewa rumah-rumah dekat sekitar Mekah, Madinah ni. Lepas tu daripada rumah dia korek lubang ke bawah, nak mai ambil kubur Nabi. Ya, subhanallah, Yahudi boleh masuk Madinah, takkanlah saja tak boleh. Merepek. Jangan dipluralkan merepek tu. Merepek. Yang dia buat lagu tu dia dengan Tuhan lah, tapi taklah besar sampai nak aibkan dia. Bukan kita redha dengan dia buat. Aib ni satu bab. Sebab dia tu peribadi dia. Nanti dia balik, tunggu dia balik, bagi dia tenang, batuk arak pun dah hilang dah semua, dia pun tukar dah dia punya jilbab dia pergi kedai dia balik, dia pakai pakaian mana nak tahu kot hidayah di Mekah kan, terus dia kekal lagu tu. Mana nak tahu. Dia pergilah kedai dia, tegaklah dia, buatlah rombongan. Jadi kita duk hoha-hoha bersilat, macam-macam duk buka keris silat seorang-seorang. Janganlah jadi gila. Cuma dia balik, jemput dia datang, nak tegur dia sangat, panggil dia medis, buat jamuan. Masa tu kita atok perbincangan antara dia dengan Ustaz Nan. Perbetisi kemas.
Saya tak boleh. Saya darah gemuruh. Tak apalah. Kerana itu, dia tak faham apa dia mimpi. Sampai dia minta nasihat daripada orang cerdik pandai kan. Maka dia tak puas hati. Akhirnya dia cuba buat kajian dia. Dia duduk dalam Masjid Madinah, dia cuba tengok ada tak benda dahsyat. Sehinggalah Tuhan bagi mata dia nampak ada dua orang ni. Dua orang ni Syah. Belah-belah siang dia pun nanti buang sampah. Lepas tu dia pun tak buang sampah. Dia pun buang sampah. Dia syak dia pun ni. Maka dia tanya dia pun duduk tak mana. Dia siasat sampai dia masuk dalam rumah dia pun tak ada tanda-tanda yang tak disyak. Sehinggalah dia macam terpijak lubang dalam permaidani dia tutup tu, baru dia jumpa lubang yang dikorek daripada tempat dia duduk tu dengan dia nak curi Rasulullah. Maka dia tu ditangkap dan dihukum pancung. Dan dia tu adalah Yahudi masuk ke Madinah. Jadi ikhwan, kerana itu kata Abu Bakar, kata Umar Al-Khattab, untuk jadi umat yang terbaik kena penuhi syarat dia. Syarat yang pertama pada ikhwan, kita kena sedar kata kita adalah khairul ummah. Ada yang tu nak kena jumpa Sajjad dan kena abang. Buat apa kita bagi tahu kat dia, Sajjad hang duk buat perangai kau Nabi Lut. Dia pun tak kenal Nabi Lut siapa. Dia pun tak kenal. Dia kata my problem not your problem. Kita marah pula. Hang marah, hang maki aku pasal orang putih. Dia kata bukan maki mangkuk oi. Kita adalah khairul ummah. Bagi ahli-ahli bid'ah suka buat apa Nabi tak buat dan beritahu tak salah, kita adalah khairul ummah. Kenapa nak buat benda yang Nabi yang mulia tak buat? Dan kenapa tak boleh buat apa yang Nabi yang mulia buat? Dia bukan mulia. Dia bukan mulia di kalangan kita. Dia mulia di kalangan senarai para Nabi dan Rasul. Dan dia pemimpin Nabi dan Rasul. Pada malam Mi'raj, kesemuanya jadi makmum di belakang dia di Masjid Al-Aqsa. Dia naik sampai Sidratul Muntaha. Dengan datangnya dia, Taurat Musa tak laku. Wahai Taurat Musa itu juga kalam Tuhan. Dengan datangan dia, Zabur Daud tak dibaca. Wahai Daud baca Zabur, orang kata apa? Burung pun berhenti. Dahsyat Daud membaca Zabur. Dengan datangnya dia, Injil yang turun kepada Musa, Ruhullah, Kalimatullah, Musa tak dibaca. Isa tak diamal dah. Suhuf Ibrahim dan Musa tak diamal. Tiba-tiba kitab Samawi ni dengan datangnya Muhammad tak diamal, tak dipakai, sedangkan turun kepada para Nabi. Tiba-tiba bid'ah boleh dibuat. Seorang Nabi tak buat bid'ah, sekok kawan ni buat bid'ah, kita pergi ikut. Seorang para Nabi tidak terlibat dengan bid'ah. Bahkan kitab mereka tak dibaca setelah datangnya Quran dan Sunnah pada Muhammad. Apa kelebihan orang ni? Masalah kita apa? Umat tak tahu kelebihan yang Tuhan bagi. Saya tak tahu lah ikhwan, orang bercakap kat saya banyak. Orang kata di Kuala Nerang ni ada Tok Wali, jom pergi ziarah. Jom kita pergi ziarah. Saya pun ingat nak pergi sekali ya. Saya nak pergi dengan Pakcik Anwar. Saya Pakcik Anwar orang Kedah. Saya tengok. Saya tak tahulah apa orang cakap lah. Tapi kawan-kawan duk cerita, Ustaz, kalau jumpa dia Ustaz, apa kita nak cakap, jadi kering otak. Dia bukan cakap kita direct, dia bercakap bahasa-bahasa yang kiasan. Tapi kalau kita pergi empat orang, empat tu akan terasa kawan tu kata ke dia. Orang ni tiap-tiap hari puasa, dia orang cakap dengan saya, tiap-tiap hari puasa. Tiap-tiap hari dia puasa, hidup dia dengan puasa. Saya kata ikhwan, kalaulah orang macam ni kita jumpa, kita rasa dia punya hebat dia. Kita rasa dia punya apa? Oh, dia punya gah tu kan. Kita tengok satu orang yang kita rasa dia mulia, kita rasa, oh ya Allah. Kawan saya kata dengan saya, first time, ni jangan abang lah. Kawan saya kata first time dia jumpa tuan guru kita, Ustaz Abdullah Iraqi. Dia kata dia tak tahu nak abang, dia nampak muka punya bercahaya. Saya duk pening, cahaya kat mana orang tua ni?
Dia kata berjaya. Dia kata first time dia jumpa Ustaz Lahiraqi, yang saya duk sebut nama-nama dalam kuliah, dia kata selalu dia tengok video. Tapi hari tu dia kata dia pergi kuliah subuh, dia tengok, dia kata bila ustaz dia kata, saya ustaz kuliah maghrib lain, kuliah subuh lain. Tapi tengok kuliah subuh ustaz lah, tak nampak kata muka dia pucat, tak nampak kata muka orang baru tidur, nampak macam ahli zikir, nampak dia hebat. Saya tak mahu lah abang, malam tu ustaz lah tak tidur. Saya tak mahu lah abang kat dia. Dia sikit lotion kata pakai sebelum tidur. Mau tak elok. Kan? Kalau ada orang kita tengok dia, kita kagum. Dulu Bakmik saya nak jumpa Datuk Yusof Haji Bahrum. Sekali saya ambil dia depot ceramah di surau lama Bakmik, surau Kampung Jawa lama. Kan? Saya bawa dia. Saya bawa dengan siapa? Saya dengan Pak Haji Bakar. Bawa dia. Saya bawa kereta. Saya nak tengok dia, saya rasa tak boleh nak tengok. Muka dia dalam TV dengan muka dia betul ni. Ya Allah. Orang tu kita rasa gah. Satu hari saya dengan Ustaz Lah pergi jemput makan. Saya masuk makan dengan Ustaz Lah, tengok Dr. Harundin duduk. Tak boleh makan Abang Man, duduk pegang garpu, duduk gigit. Dia punya hebat ni. Tak mau first time kita duduk simpangkan Datuk Harundin jumpa Rasulullah dalam mimpi dia tu. Tengok dia. Saya kata Ustaz Lah, kita main taman mana ni Ustaz Lah? Ustaz Lah, anda duduk dia ni, sudah duduk dia ni. Rasulullah ada sebelah dia. Ya Allah. Kita tengok orang ni, orang yang kita rasa kagum ni. Sekali makan malam untuk Guru Naik Aziz, tak boleh makan baca dia. Saya kata saya nak duduk untuk guru boleh tak? Dapat duduk untuk guru makan malam. Tak boleh makan, menyesal pula. Lepas tu awak lah aku pergi duduk dengan orang tua ni. Tak boleh makan pakcik, tak boleh makan demi Allah. Dia makan semulut, dua mulut dia letak. Hambubuh lah dalam pinggan. Dia tak sentuh dah makanan tu. Dia tak sentuh dah. Dia makan tu sekadar tunai hajat orang je. Semulut, dua mulut. Ikan sekap 3 rasa tu duk nganga lagu tu kan. Macam ikan tu duk pilih kita. Pada muka hang, mainlah pegang aku. Tak boleh pegang. Ya Allah. Orang macam ni kita jumpa. Sekali saya pergi Terengganu. Samsu ada tak ada? Atau saya, kita pergi bulan puasa dengan Pak Long. Masa tu Tok Guru Haji Hadi jadi menteri. Menang kan? Jadi menteri besar Terengganu. Pergi kuliah subuh dia, tengok dia keluar pada rumah dia. Dia naik balik. Gah Pak Amir tu ada gah ulama ni dia apa? Lepas tu kita naik rumah dia, tengok orang miskin beratok duduk bagi bantuan. Banyak benda dalam kepala nak tanya dia. Tiba-tiba rasa tengok muka dia dah terjawab semua soalan. Pergi Kelantan lagu tu, ya Allah, pergi lagu tu. Rasulullah macam mana? Kita tengok orang ni. Pasal tu Abdullah bin Salam dalam riwayat Tirmizi kata, bila orang kata injafalan nasu ilai, manusia pun bertimpa-timpa kata, qadima Rasulullah, Nabi mai dah ke Madinah ni. Dia pun terpa habis. Dia kata aku pun nak tengoklah muka Muhammad macam mana. Hari pertama Muhammad masuk ke Madinah. Manusia ni dia kata berdesak-desak. Aku pun daripada jauh tengok Muhammad. Dia duduk baca dalam kitab Taurat dan Injil. Dia kata bila aku tengok wajah Muhammad daripada jauh, araftu anna wajhahu laysa biwajhil kadzdzab. Dahsyat dia. Aku tengok muka Muhammad, tahu satu benda kat aku, muka Muhammad tak ada langsung muka orang membohong. Dia kata dia Rasulullah, dia memang Nabiul Mursal. Tiba-tiba orang ni istimewa ni datang mengajak pada kita, kita tak ikut, yang dia tak ajak kita suruh buat, hak tu kita gagah nak buat. Zikir pagi petang dia tinggal kita tak buat, kita pergi tempah zikir lain, ha hu hu ha ha hu hu ha. Ajaran dia kita tak hadam, tak tahu pun sunnah dia. Tiba-tiba kita pergi belajar, lepas pisang lah, lepas liat lah, lepas pulut lah, macam-macam kita pergi belajar. Dan semuanya kita belajar ni tak duduk atas manhaj dan sabil dia. Orang ni pandai syarah makrifat hakikat. Satu benda je orang ni tak tahu, pasal Muhammad dia tak tahu.
Jadi kok mana makrifat tu mai kalau dia skip Muhammad? Kok mana? Orang ni kenal. Orang ni kata kita tak jangan sembahyang sangat pasal kita tak khusyuk. Kalau kita sembahyang tak khusyuk, sembahyang sia-sia. Orang ni tahu kata sia-sia kalau sembahyang tak khusyuk. Dari mana? Dari Muhammad. Bacakan hadis Muhammad. Riwayat siapa? Sahih ke dah? Bagaimana lafaz dia? Kalau daripada Quran, sebut satu ayat. Yang ayat tu dia baca dan Muhammad terjemah sebiji macam dia. Bagi tahu. Tak ada. Kita akan jumpa kesesatan saja. Kata Ibnu Katsir, fal amalu, kalau kita nak beramal, ala minhajihi wa sabilihi, beramallah di atas manhaj Muhammad dan syariat jalan Muhammad. Lain jangan. Satu. Yang kedua, kata ayat ni kata apa pada kita ikhwan? Ayat ni letak syarat yang kedua nak jadi terbaik, al-amru bil ma'ruf. Dan kita dah kenal ta'rif dia. Yang kedua, wa nahau 'anil munkar. Pun kita dah tahu dah dia punya ta'rif dia ketiga. Dan yang keempat, ayat ni kata wa tu'minuna billah. Sungguh-sungguh kamu beriman pada Allah. Kata Umar bin Al-Khattab, kalau siapa-siapa tunaikan syarat ayat ni, dia akan dapat apa yang Tuhan kata dalam ayat ni. Dia akan jadi khair ummah. Di mana pun dia akan dipanggil ummah walaupun dia seorang. Allah dalam Quran panggil pada Nabi Ibrahim ummah, sedangkan Ibrahim seorang. Ummah ni perkataannya besar pada jemaah. Satu jemaah yang besar, tapi ummah ni lagi besar, angkatan yang banyak. Allah sebut dalam Quran Ibrahim adalah ummah. Jadi di mana kita pergi, kita mendapat gelaran khaira ummah walaupun kita seorang, sekiranya kita di atas syarat ni. Kita di atas syarat ni. Lepas itu Abdullah bin Mas'ud kata apa ikhwan? Dia kata apa? Muka surat berapa tu yang mula-mula kita belajar dulu. Dia kata al-jama'atu. Muka surat 38 tu. Kata Abdullah bin Mas'ud kan, al-jama'atu ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak. Betul? Ya. Jamaah adalah yang mengikuti kebenaran walaupun kau bersendirian. Haq. Maka siapa pembawa al-haq? Muhammad. Siapa pengikut al-haq yang pertama? Para sahabat, para tabi'in. Dan kita ini masuk dalam ayat 100 dalam surah Taubah. Siapa dia? Walladzina taba'uhum biihsan. Orang yang nak mengikut kaum Ansar dan Muhajirin dengan ihsan, dengan yang terbaik. Itu saja. Itu saja. Tapi kalau kita keluar daripada ini, walaupun kita ramai, walaupun kita banyak, kita tak akan jadi khair ummah. Tapi walaupun kita seorang, kita adalah khairan ummah. Jadi prasyarat pertama khairul ummah, kena tahu bahawa kita adalah khairul ummah. Dan kenapa kita menjadi khairul ummah? Kerana Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihi. Baik. Kemudian tuan kita membawa ayat yang kedua. Ayat kedua ni kita kena tengok lagi sekali ya. Tu tak sampai semuka baca. Baik. Itu wal takum minkum ummatun tu kita sambung lagi sekali. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka